Kita berterima kasih atas penonton punya teguran. Dan we be mindful in the future. Kalau ikutkan Korea punya, kita 1 dengan 6 lebih kurang gitu dia punya flow dia. Tapi 6 ke atas dia ending dia terus cerita dia bawa ke lain lah sebenarnya. So sebab pengalaman dari sebelum ni, bila She Was Pretty kita buat almost entirely 100%. Ternyata ada yang suka, ada yang macam kenapa buat sebiji-sebiji. So it's actually the question of peminat K-drama ni agak hardcore lah. Kita ubah pun takut, kita tak ubah pun tak boleh. So kita ambil jalan tengah lah. Lepas tu episod 196 kita ikut template. Lepas tu 6 ke atas kita buat cara sendiri kan. Berapa peratus perubahan tu? I would say lah 50% of the show sebenarnya. The base, the setup, the characters 1 sampai 6 like I said, ikut yang asal. Tapi 7 ke atas kita dah bawa ke haluan lain lah. Pasal macam saya cakap, kalau kita buat sama nanti orang cakap baik tengok yang original. So kita buat perubahan agar peminat dapat tengok perbezaan dia versi Korea dan juga versi Malaysia. Tapi lagi mencabar lah akhirnya. Mencabar, subjektif lah. Mencabar in a sense because kalau 166 tu ada template, dah ada dia punya, orang cakap dia punya graf tu, dah corak dah ada. Kita cuma ikutkan template tu saja. Tapi 6 ke atas dah become macam original content, walaupun dia adalah adaptation, tapi dia adaptation yang berlainan arah lah sebenarnya. It's actually 180 punya degrees kan, perbezaan. Han tengok sampai base? Ya. Dia tengok sampai base? So towards the end dah jadi lain semua kan? Lain Betul, besar. lain betul. Kita tengah gusar dengan ending ni besok apa. Yeah. So it's unpredictable punya ending lah. It's not the same as the Korean one. Tapi kalau adaptasi pun memang kena lain kan Datuk kan? Depends lah. I mean macam saya cakap, masa buat She Was Pretty tu, it's actually about 95% sama. Itu pun ada orang cakap kenapa buat sama. So it's macam, again lah, Dayan comes from music, saya pun music, Han pun menyanyi. Kena pukul. Kaki ni sakit kat sana. Okay. Kaki ni okey. If you want to cover a song, you tak kena buat lain. Kalau saya nak buat getaran jiwa macam Piramli nyanyi, baik jangan buat. So the whole idea is to give a variation to the original story. So Datuk, bila tadi kata ada yang satu tu 95% sama, yang ni 50% sama, yang mana lagi puas hati Datuk? Actually dua-dua pun ada kepuasan masing-masing. Like I said, kalau yang adaptation keseluruhannya, peminat hardcore K-drama tu pun 50% akan suka, 50% tak suka. So it's very hard to please everyone. As with anything yang berkaitan dengan seni, the first thing that you want to do is actually please yourself first. So I would say that doing an original content halfway through is somewhat more fulfilling lah. Pasal kalau ikut sebiji-sebiji pun, but I make it a point that if I watch, I buat adaptation because ni kali kedua, I tak watch kesemuanya. Saya watch 3-4 episod awal supaya dapat jiwa dia, lepas tu take off from there lah. Datuk, so far macam mana penerimaan penonton dah sepanjang? Itu kena tanya dengan view. Saya tak ada numbers, saya tak tahu. Tapi laman sosial Datuk mungkin lah. saya tak aktif sangat laman sosial. Han dengan Dayan. Saya pun tak aktif. Sampai Dia mau tadi impact dia menipu betul. Kalau tengok impact dia macam semua tahu apa benda yang jadi. Faham. Okay, kalau nak berdikukan berdasarkan daripada kami punya audience, sama juga macam Abang Yusri pernah mention tadi, it's very hard to please everyone. Tapi alhamdulillah juga yang kita orang very very happy because there's a lot of orang yang appreciate and really like the show. Macam contoh kalau kita orang dapat buat content hari tu dengan the Korean fans, so memang like Korean people daripada sana yang memang minat cerita W, and orang tengok cerita kita orang and then they really like it. So bagi kita orang, it's very fulfilling lah, and we are like really thankful that macam we are able to get all of the support, so we can do more pieces like this for me, in my opinion. So untuk menjawab persoalan, I would say it's even square. Cara lakonan sendiri ada tak you terbawa-bawa dengan karakter asal ataupun macam mana? Oh, faham. Okay, kalau daripada segi lakonan pula, like we said, kita setiap manusia tu dia punya karakteristik, kita mesti ada essence dia. Macam mungkin seorang tu adalah orang yang penyabar, ataupun mungkin orang tu orang yang baran. So kalau nak ikutkan pada segi karakteristik, yes, karakteristik Kang Chol tu, essence dia tu masih ada dekat dalam Alif Hadi tu. Tapi kita kena bawa lah graf cerita dia ke arah jalan cerita yang mereka dah ubah. Jadi bagi saya daripada segi situlah saya punya komen lah.
Kalau bagi Dayan pula, macam kita tengok tadi yang versi Malaysia, versi tadi, dia dah ke arah yang berbeza. And I would say it's like more weighted. There's more gravity, there's more kelainan cerita, di mana para pelakon bagi Han Hyo Joo, Izara especially, ada nak cakap dia punya emosi tu lebih bercelaru dan lebih berat. So nanti esok ini korang akan tahulah kenapa. And then hence my take with her, Izara is I lebihkan expression. Tapi dia punya, macam mana orang cakap, macam bila kita buat adaptation mestilah akan ada comparison. Memang kita tahu takkan lari daripada benda tu. Memang kat TikTok pun dah ada atas Korea, bawah Malaysia kan. Benda tu sama. Takut tengok tu. So saya memang tengok W, and saya memang study karakter Izara ni. So saya, apa yang saya rasa orang minat tentang Izara, saya copy. Saya ambil, maknanya macam perangai comel-comel dia, setengah essence dalam Dr. Han Hyo Joo tu saya bawa kepada Izara. Tapi at the same time, because we're Malaysians, kita letak karakter saya juga dan karakter apa yang saya rasa penonton mahukan. So it's like a bit of everything. Yeah, I try lah. Macam kita cakap tadi, macam-macam feedback kan. Salah satunya saya tengok ada yang kata mereka tak puas dengan karakter Dayan, dan ada comparison dengan karakter Hassan. Mungkin Dayan boleh komen. For me, I feel like mungkin saya baca, tapi saya try untuk take it in a neutral way. Di mana bila saya bekerja, is the production team happy with me? Is the director happy with me? Am I happy with myself? Are my actors happy with me? So bila semua ni saya jaga, and I feel good about, you know, being in set. I feel good about watching balik my performance. Sometimes of course kita pelakon kita macam tak puas, tapi ni macam ini actually this is good. So I try to keep it like within myself and apa orang industri cakap. So far saya dengar orang industri macam okay, happy. So I feel like benda tu yang saya tekankan untuk diri saya untuk improve myself for my next performance. Sebab yang kat luar-luar tu ada yang noise, ada yang comes from, kita tak tahu datang daripada mana, you know. So ada yang sokong tu saya terima, dan siapa yang tak sokong tu saya terima juga. Saya okay je. Yeah. Betul. I mean, betul, sebab regardless apa-apa hal pun, setiap feedback tu kita perlukan. Kita perlukan feedback daripada setiap orang, tak kisahlah daripada orang industri ke ataupun daripada mereka yang menonton. Sebab at the end of the day, benda yang kita buat ni adalah untuk mereka, untuk mereka yang melihat. Jadi cumanya kita orang very appreciate sebagai pelakon untuk terima komen-komen ni, supaya you know, it's kejaya seni kan bang kan. Kejaya seni, so it takes years, it takes time. Macam for instance, kalau kita orang untuk nak shooting cerita W ni pun masa tak mengizinkan, macam mana diorang ada masa. Faham tak? Jadi macam contoh, for example, macam kalau produksi kat belah luar, kalau diorang buat fight scene mungkin 3-4 bulan. Tapi kalau kita Satu malam 7 jam bang, 7 jam kan. Always like that lah, 6-7 jam. Jadi kita sebagai pelakon dan kita sebagai penggiat seni, of course kita akan bagi 100%. Nobody will give not their all or not take it seriously kan. Tapi Alhamdulillah, whatever it is, we still need the feedback and we're gonna improve in the future, insyaAllah. Yeah. Datuk, selain daripada reaksi penonton yang suka dengan lakonan dan juga kegarapan drama ni sendiri, ada juga komen-komen negatif, terutama bab RC bercium berlapis tu. Mungkin apa yang Datuk sebab kita memang daripada awal view dah cakap, our statement is the same. Kita berterima kasih atas penonton punya teguran, dan we be mindful in the future. Itu je. Banyak. Tapi Datuk, sorry, itu kan membuatkan dari 6 ke 7 tu diubah daripada yang version asal. Maksudnya? Kan sebelum ni orang komplain sebab ikut sangat dengan yang itu on previous show, di mana She Was Pretty saya buat Korean adaptation was almost 95% sama. So atas sebab tu viewer dah decided that W should not be the same. W kena halfway through kita akan ambil to different tangent. So dia tak ada kena mengenai dengan identity. Time tu dah habis shoot dah. Sorry, apa projek lepas ni?
lepas ni punya project, ada a few dah dapat yang masih lagi tak solid. As in, I haven't decided whether to do it or not. Sebab saya rasa this year saya nak saya nak rehat kejap. Tak adalah rehat macam tiba-tiba hilang tak. Cuma macam sebab I think Teruk sangat ke kerja dengan Dr. Yusuf. Serik ke? tak boleh lah. Okay, kau dah depan Susah ni. Tak adalah. Okay je, memang best sangat. Cuma I think last year saya rasa macam banyak sangat keluar. I was very out there, so saya nak balik ke dalam cengkerang balik dan macam relax and just compose myself a little bit. Itu nak rehat berapa lama tu? Tak, it's not like rehat macam 3 bulan nak hilang. I just wanna kurangkan, relax kejap, and bila I'm ready, maybe after puasa ke, tengoklah macam mana. Han. Okay, so kalau untuk Han pula, I mean sedikit sebanyak jawapan Han dengan Dayan lebih kurang lah. Supaya meniru. Bukan ada perancangan lain. Bukan. Nak kahwin ke? I mean sebab Han kan baru lepas injury dan sebagainya. Jadi kalau nak dikurangkan timing untuk Han mampu bekerja pun is bulan 3. Jadi Han pun mengambil decision untuk rehat tahun ni. Tapi kita tak adalah rehat, tapi kita masih lagi ada kerja-kerja, tapi bukan shooting lah. Tapi again, I mean untuk actor, it's really demotivating bila kita kaki SAS sebab kita hilang kaki kita kan. Lagi kaki kiri tu kaki dominan. Jadi it's like a really demotivating phase lah. Tapi di mana Han ambil ni peluang untuk to study, to stay at home, macam dah kata duduk kat dalam cave, rest, rehat, and then nanti kalau ada rezeki, ada peluang yang best-best, kita akan shooting balik. Awak ada tolak tawaran ke kerana penyakit awak? Yes, banyak. Ada Banyak. Sebab yet again, macam for me, it's not like macam tolak rezeki lah. It's just like macam contoh kalau we said yes to someone, of course kita akan bagi 100%. I mean, Han dah kerja dengan Abang Yusri like dah 2 kali. I mean, it's just Degil ni, orang tengah buat, suruh buat, dia buat je. Betul. Tapi I mean, it's my nature lah to do that. Dan jadi kalau boleh, kita of course kalau kita nak kembali kerja, kita macam memang 100% fit. Tapi again, for an update, Alhamdulillah sekarang ni Han dah 80% fit. Sebenarnya dah boleh start kerja. Cumanya kita nak ambil safe measures supaya kita boleh betul-betul prepare. Tapi ada syarat tak yang mungkin awak letakkan bila dah pernah cedera ni kan, so macam babak aksi tu kena kurangkan ke? Tak juga sebab Alhamdulillah juga Han dapat doktor surgeon yang sangat bagus. Jadi dia advise Han, dia operatekan kaki Han. Jadi hari tu Han baru je pergi check dengan dia. Lepas tu dia kata macam tak pernah ACL. Alhamdulillah guys tu. Jadi dia punya recovery tu is very very good. Jadi Han cumanya harap-harap lah Han dapat stay discipline and continue this journey supaya Han fit back untuk bekerja and buat fighting scene ke apa-apa jenis lah. So takut tak orang producer di luar macam dia ni cedera boleh ke bawa watak ni macam orang sanksi? I mean sanksi tu kesangsian orang, benda tu kita tak boleh nak halang. Betul tak? Kesangsian orang kita tak boleh nak halang. Yang penting kita punya kualiti kerja dan kita punya komitmen tu. Sebab at the end of the day, saya tak boleh nak memaksa someone untuk suka saya. Tapi yet again, dengan peluang-peluang yang Allah bagi dekat saya ni, dengan kerjaya-kerjaya yang saya ada, we'll do our best lah supaya our work shows on people, So bagi Han, I'm not trying to make it complicated, tapi it's just as simple as that lah. Cumanya mengharap yang kerjaya kita tu, kerja-kerja kita tu yang speaks out. Tak risaulah kecederaan berulang? Tak trauma ke? I mean kita tak adalah macam shooting memang degil lah bah. Tapi kita like safe measures, right? Kita ada selalu pakai jaga-jaga, tapi nak jadi juga. Betul. Benda tu nak jadi memang dah dugaan tu Allah bagi kan. Like we cannot complain much lah. Tapi of course kita did months and months of prepping. Macam banyak scene yang untuk kita episod depan, which is yang episod depan, episod 12, which is esok. Banyaklah scene-scene yang memang membahayakan. Tapi disebabkan produksi, disebabkan view really provided every single thing and really macam betul-betul teliti consequences yang akan berlaku dekat set tu, dia selamat. Cumanya again, bala tu tak berbau kan. So itulah. Jadi awak banyak tersiksa dalam babak tadi. 12 lagi seksa lagi. 12 lagi seksa lagi. Ya.